Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk basuh sebelum makan. Apa yang kita nak belajar hari ini ialah kita nak belajar membina dan menulis jawapan pemahaman dengan betul. Jadi objektif pembelajaran kita, murid akan dapat membina dan menulis jawapan pemahaman dengan betul. Hari ini sebelum kita pergi buka buku teks, kita nak tengok dulu apa kaitan tajuk kita hari ini. Apa itu basuh sebelum makan? Murid-murid, apa selalunya benda yang kita akan basuh sebelum makan? Biasanya yang kita akan basuh sebelum makan ialah buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Betul tak? Tengok mak dekat dapur, biasanya mak akan basuh dulu buah atau sayur sebelum dihidangkan. Apa contoh buah yang selalu kita makan? Kalau kat Malaysia ni kita ada buah pisang, ada buah limau dan juga buah rambutan. Contoh yang boleh cikgu bagi. Kalau sayur-sayuran, kita ada sayur terung, kita ada lobak dan juga kita ada bobis. Itu semua kita kena basuh sebelum makan. Jadi mari kita buka buku teks PM pula muka surat 46. Kita mula baca ya, kita akan baca tajuk dulu. Basuh sebelum makan. Bolehkah saya makan buah jambu ini? Tanya Hana kepada ibunya. Boleh, tetapi basuhlah tangan kamu sebelum makan. Jangan lupa basuh buah jambu itu untuk menghilangkan kotoran. Pesan ibunya. Baiklah ibu, jawab Hana sambil membawa buah jambu itu ke sinki. Kemudian bawah petikan tu ada soalan, ada 4 soalan. Soalan yang pertama, dia tanya siapakah yang hendak makan buah jambu? Soalan yang kedua, apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Soalan ketiga, mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Dan yang keempat, nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan. Seterusnya kita akan lihat bagaimana cara menulis jawapan pemahaman dengan betul. Tadi kita dah tengok kan soalan dia ada 4. Jadi kita tengok satu-satu dulu. Soalan yang pertama, macam mana kita nak dapatkan jawapan dan kita nak jawab dengan betul. Okey, tengok soalan yang pertama. Siapakah yang hendak makan buah jambu? Macam mana nak dapat jawapan? Okey, jawapan kita mesti cari dalam petikan. Jawapan nombor 1 mesti ada dalam petikan. Jadi soalan nombor 1 dia tanya siapakah. Jadi kita kena cari siapa yang nak makan buah jambu ni. Cari dalam petikan. Jawapannya ialah Hana, kerana Hana yang tanya ni. Hana tanya, bolehkah saya makan buah jambu ini? Jadi maksudnya Hana yang nak makan buah jambu. Kemudian kamu tengok pada soalan tu, ayat yang hendak makan buah jambu. Jadi kamu kena ulang semula ayat yang ada pada soalan. Jadi jawapan kamu jadilah Hana, jawapan yang dalam petikan, yang hendak makan buah jambu. Okey, sama kan? Yang hendak makan buah jambu tu cikgu dapat daripada ayat soalan. Kemudian kita tengok pula nombor 2, apakah yang perlu dilakukan oleh Hana sebelum makan? Yang ni pun sama juga, kita kena cari jawapan dalam petikan. Apa yang perlu dilakukan oleh Hana ni sebelum dia makan? Okey, jawapan dalam petikan, jawapannya ialah basuhlah tangan. Jadi Hana, kamu tengok dalam ayat soalan, dia tanya sebelum makan. Jadi kamu jawablah macam ni, Hana perlu membasuh tangannya sebelum makan. Okay. Perkataan sebelum makan tu jangan lupa. Kita nak pergi kepada soalan nombor 3. Mengapakah buah jambu itu perlu dibasuh? Tanya, kenapa buah jambu ni perlu dibasuh? Mengapakah? Jadi kita kena cari sebab. Sebabnya untuk menghilangkan kotoran. Nampak dalam petikan tu, untuk menghilangkan kotoran. Jadi jawablah macam ni. Dalam soalan tu dah ada buah jambu itu perlu dibasuh. Kamu salin sahaja semula. Buah jambu itu perlu dibasuh untuk menghilangkan kotoran. Untuk menghilangkan kotoran tadi kita dah jumpa dalam petikan. Okay. Seterusnya yang terakhir, soalan nombor 4.
Nyatakan akibatnya jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan. Sebelum jawab, untuk pengetahuan murid-murid, soalan nombor 4 untuk soalan pemahaman biasanya soalan aras tinggi. Murid kena fikirkan jawapan sendiri ataupun murid boleh tanya. Biasanya kita akan dapat jawapan ni bila kita tanya orang yang lebih tahu daripada kita. Contohnya kita tanya cikgu, kamu tanya mak ayah kamu tanya kawan-kawan kamu tanya adik-beradik kamu. Dari situ kita akan dapat jawapan. Jawapan untuk nombor 4 tak ada dalam petikan. Kita kena fikir sendiri berdasarkan apa yang kita tahu. Jadi sekarang ni cikgu bagi tahulah kat kamu. Dia tanyakan, apa akibat jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan? Okey, nampak ni cikgu dia tanya akibat. Kita ambil saja ayat daripada soalan. Jika buah jambu tidak dibasuh sebelum dimakan, kemudian cikgu letak tanda koma, apa akibatnya? Kita akan sakit perut. Betul lah bila kita tak basuh buah yang datang dari mana-mana kan, jatuh ke atas tanah, dah masuk dalam bekas, dah letak dekat pasar raya, entah bersih ke tidak kan. Bila dah sampai rumah, kita kena basuh dulu, baru kita boleh makan. Kalau tak ada kuman ataupun kotoran-kotoran lain. Contohnya mungkin ada pasir yang kamu tak nampak. Okey, murid-murid, tadi cikgu dah terangkan. Cikgu harap kamu dapat faham dengan jelas. Jadi hari ni kita nak buat latihan. Kamu kena salin semua soalan tadi beserta dengan jawapan. Salin dengan betul dan lengkap. Cikgu dah berikan jawapan dan cara-cara untuk menjawab. Jadi kamu salin je dengan betul dan lengkap. Antara soalan dan jawapan tu kamu selang satu tau. Okey, bagi nampak jawapan dan soalan. Jangan tulis comot-comot. Okey, murid-murid tulis dalam buku, tulis PM1. Okey, setakat sini saja kelas kita. Cikgu harap kamu boleh cuba buat latihan ni, buat dengan tenang-tenang, buat dengan hati-hati. Terima kasih murid-murid atas kerjasama kamu hari ini. Semoga kita jumpa lagi untuk kelas seterusnya.